Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Penonton-penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam politik Sabah apa saja pun boleh berlaku. Satu hari kita lihat kawan, esok mungkin akan jadi lawan. Janji ditandatangani, sumpah pula dilafazkan. Tetapi berapa ramai yang sanggup berpatah arang demi kuasa? Kali ini cerita yang panas datang dari Parti Warisan. Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal membuat satu pengumuman besar di Kudat depan kira-kira 2.500 hingga ke 3.000 orang penyokong. Syafiee berkata setiap calon warisan yang bakal bertanding nanti wajib menandatangani satu kontrak khas. Kontrak itu bukan main-main. Ia mengikat mereka untuk kekal bersama parti. Kalau menang menggunakan tiket warisan, kerusi itu mesti kekal dengan warisan. Nampak macam tindakan yang berani, tetapi dalam masa yang sama, ia juga mendedahkan betapa rapuhnya kepercayaan politik di Sabah sekarang ini. Syafiee tidak bercakap kosong. Dia mengambil contoh kes mahkamah melibatkan bekas Menteri PKR, Datuk Zuraida Kamarudin, yang diarah bayar pampasan selepas keluar parti. Jadi, bagi Syafiee, keputusan itu jadi bukti yang undang-undang boleh digunakan untuk halang wakil rakyat dari melompat. Kalau mahkamah boleh buat macam tu, kenapa tidak warisan membuat kontrak sebagai benteng? Inilah yang menarik perhatian ramai. Sebab sejarah politik Sabah sendiri memang penuh dengan kisah lompat parti. Adakah Anda masih ingat tahun 2018 selepas PRU14? Sabah jadi panas apabila kerajaan bertukar tangan dalam masa beberapa hari saja kerana tindakan adun lompat parti sana-sini. Situasi itulah yang akhirnya menjatuhkan kerajaan warisan pada tahun 2020 dan memberikan ruang kepada GRS Perikatan Nasional mengambil alih kuasa. Jadi, bila Syafiee mengumumkan idea kontrak ini, jelas sekali dia cuba belajar dari pengalaman pahit yang lalu. Bukan itu sahaja, Syafiee juga sahkan yang warisan akan mempertahankan kerusi Tanjung Kapur dan akan meletakkan calon di kesemua 73 kerusi DUN Sabah. Ini adalah satu isyarat yang sangat besar bahwa warisan ingin melawan habis-habisan dalam PRN kali ini. Mereka tidak mahu dilihat sebagai parti yang kecil, tetapi mereka mahu dilihat sebagai parti dominan Sabah. Syafiee cuba menunjukkan bahwa warisan kekal sebagai parti lokal, parti Sabah yang tulen, yang berjuang demi rakyat Sabah, walaupun ada pihak yang menuduh warisan sebenarnya sudah menjadi parti nasional apabila mengembangkan sayap ke Semenanjung. Tuduhan itu Syafiee tepis habis-habisan. Dia kata perjuangan warisan tetap berakar pada rakyat Sabah. Selain soal politik dalaman, Syafiee turut membuka cerita tentang pembangunan. Di Kudat, warisan merancang untuk membangunkan kawasan seluas 600 hektar untuk projek pelabuhan baru. Bukan sekadar pelabuhan biasa, tetapi akan ada kemudahan penyelenggaraan kapal, pembinaan kapal dan juga bekalan minyak. Kalau betullah ini terjadi, ini projek besar yang boleh membawa peluang pekerjaan. Bukan itu sahaja, Syafiee sekali lagi ulang gesaan untuk membina sistem kereta api di Sabah, sesuatu yang sudah lama disebut tetapi belum pernah menjadi kenyataan. Nampak macam janji manis pilihan raya, tetapi kalau dilihat dari sudut keperluan, memang betul Sabah memerlukan infrastruktur pengangkutan moden untuk membawa ekonomi yang lebih maju. Di bidang pendidikan pula, Syafiee melontarkan cadangan yang agak kontroversi, yaitu menggantikan pinjaman pelajar dengan beasiswa. Katanya beban hutang pelajar Sabah tidak sampai pun 1 bilion ringgit, jadi kerajaan boleh tanggung. Tambahnya lagi, kita tidak boleh terus hasilkan job seekers semata-mata. Sabah mesti melahirkan pencipta kerja, bukan sekadar pencari kerja. Idea ini memang sedap apabila didengar, tetapi soalnya, mampukah dilaksanakan? Dari mana datangnya dana untuk beasiswa penuh kalau semua pinjaman ditukar? Kalau kita perhatikan betul-betul,
Pengumuman Syafi'i ini ada dua lapisan. Yang pertama, dia coba membina keyakinan bahwa warisan tidak akan lagi menjadi mangsa lompat parti macam dulu-dulu. Dan yang kedua, dia ingin mencipta gambaran bahwa warisan ada peran besar untuk masa depan Sabah. Dari pembangunan pelabuhan, kereta api, hinggalah pendidikan percuma. Tetapi di sebalik semua ini ada persoalan besar yang mengundang kontroversi. Mari kita tanya terus terang, kontrak yang Syafi'i cadangkan ini, betulkah ia akan berjaya menghalang wakil rakyat warisan daripada melompat? Ataupun ia hanya sekadar gertak politik yang manis di atas kertas, tetapi sukar dikuatkuasakan apabila realiti politik berubah? Ingat, di Sabah dan Malaysia secara umum kita sudah ada undang-undang anti lompat parti yang diluluskan parlimen pada tahun 2022. Jadi, apakah bezanya kontrak warisan ini dengan undang-undang sedia ada? Bukankah ia nampak macam satu lapisan tambahan yang sebenarnya menunjukkan warisan sendiri kurang yakin dengan kesetiaan calonnya? Yang lebih menarik lagi, kalau kontrak ini benar-benar dilaksanakan, apakah tidak menimbulkan isu kebebasan wakil rakyat? Adakah mereka dipaksa tunduk kepada parti? Walaupun pada satu masa nanti, parti mungkin sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita kena ingat, kontrak politik macam ini pernah dipertikai. Ada yang kata ia bercanggah dengan prinsip demokrasi sebab wakil rakyat akhirnya jadi hamba parti dan bukan suara rakyat. Jadi di sini timbul dilema, mana lebih penting? Kekalkan kerusi untuk parti ataupun benarkan wakil rakyat bertindak mengikut hati nurani dan kehendak pengundi. Inilah yang membuatkan isu ini sangat panas. Warisan mahu dilihat sebagai parti yang kukuh dan berdisiplin. Tetapi dalam masa yang sama ia membuka pintu kepada kritikan bahwa parti ini terlalu takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau calon-calon warisan memang betul ikhlas berjuang, kenapa perlu paksa mereka tanda tangan kontrak? Tidakkah itu tanda bahwa parti sendiri tidak percaya dengan calon yang mereka pilih? Jadi persoalan kontroversi yang perlu kita renungkan malam ini di dalam video kali ini adalah, adakah kontrak calon warisan ini benar-benar penyelamat untuk politik Sabah? Atau sebenarnya ia hanya bukti bahwa politik Sabah masih lagi tidak matang, penuh dengan ketakutan dan sentiasa dibayangi oleh risiko pengkhianatan? Bayangkan jika kontrak ini berjaya, warisan mungkin dilihat sebagai pelopor politik berdisiplin di Sabah. Tetapi kalau gagal, ia akan menjadi bahan ketawa, menunjukkan warisan sendiri tidak percaya kepada ahlinya sendiri. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua yang tengah menonton sekarang. Kalau Anda jadi pengundi, adakah Anda lebih yakin dengan parti yang paksa calon tanda tangan kontrak, ataupun Anda lebih percaya kepada wakil rakyat yang bebas bergerak demi rakyat walaupun ada risiko lompat parti? Itulah naratif penuh kontroversi yang sedang berlaku dalam politik Sabah hari ini. Warisan coba mengikat calonnya dengan kontrak sambil menjanjikan proyek mega dan beasiswa untuk rakyat. Tetapi di sebalik janji dan perancangan itu, persoalan tentang keikhlasan, ketulusan, dan kepercayaan masih lagi menghantui. Dan inilah yang saya ingin tinggalkan kepada Anda semua. Politik Sabah sentiasa penuh dengan kejutan, penuh dengan drama. Soalan yang paling besar sekarang, adakah rakyat Sabah akan tertarik dengan janji-janji besar warisan? Atau mereka lebih nampak kontrak itu sebagai tanda ketakutan parti yang masih trauma dengan pengalaman yang lalu? Sama ada kita akan lihat warisan kembali gagah atau sekali lagi kecundang? Semuanya terletak dan bergantung pada pilihan rakyat Sabah sendiri. Kalau Anda rasa isu ini penting untuk masa depan Sabah, jangan lupa tinggalkan komen Anda di bawah. Adakah kontrak ini satu langkah yang bijak ataupun langkah yang terdesak? Coba kamu jawab.
Baiklah kawan-kawan, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY supaya kita boleh bongkar lagi lebih banyak isu-isu panas politik tanah air. Sekarang saya ingin tutup dengan satu soalan untuk Anda pikir. Kalau benar kontrak ini jadi penyelamat, adakah mungkin suatu hari nanti semua partai politik di Malaysia wajib buat benda yang sama? Atau kita sebenarnya sedang menuju kepada politik di mana rakyat hanya jadi penonton sementara partai berperang sesama sendiri? Pikir-pikirkan. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih semua.